Hai, salam sejahtera semua. Okey, untuk sesi PDPR minggu ke-8 ini, cikgu ingin berkongsikan dengan kamu berkaitan novel Silir Dak Sina karya Nizar Parman. Okey, mungkin ada dalam kalangan kamu tertanya-tanya apakah itu Silir Dak Sina. Okey, silir merupakan angin sepoi-sepoi bahasa, manakala Dak Sina pula merupakan selatan. Jadi bila kita cantumkan, kita rangkumkan menjadi angin selatan. Kerana dalam novel ini latar tempatnya memang kebanyakannya di selatan tanah air, iaitu Johor Bahru. Baiklah, cikgu akan berkongsi serba sedikit mengenai sinopsis novel Silir Dak Sina ya. Okey, Silir Dak Sina ini binaan plotnya terdiri daripada 4 binaan plot, iaitu kita ada pengenalan atau eksposisi, kita ada perkembangan, kita ada puncak atau climax, dan kita juga ada bahagian peleraian. Ada 4 bahagian. Jadi cikgu akan mulakan dengan bahagian pengenalan. Okey, pada bahagian pengenalan, kita diperkenalkan dengan watak Haikal Hakimi atau Aiman yang mempunyai konflik jiwa, iaitu dia ingin mengenali ayah kandungnya, iaitu Abdullah bin Kayan, atau juga dikenali dengan watak Amirul Nizam dan Cikgu Zam. Okey, untuk watak Haikal Hakimi tadi, dalam manuskrip wataknya menjadi Aiman, manakala Abdullah bin Kayan pula dalam manuskrip wataknya sebagai Amirul Nizam dan Cikgu Zam. Okey, sebenarnya konflik jiwa yang dialami oleh Haikal ini timbul apabila dia menerima sebuah manuskrip yang telah ditulis oleh Abdullah bin Kayan. Okey, manuskrip ini telah dikirimkan oleh seorang gadis berbangsa Cina yang bernama Ong Si Hua. Okey, apabila Haikal menerima manuskrip tersebut, jadi perasaan dia untuk mengetahui siapa ayahnya membuak-buak. Okey, kemudian sebelum Haikal memasuki sekolah tadika, uminya telah memberitahu Haikal bahawa Walid itu bukanlah ayah kandungnya. Okey, jadi di sini, Haikal sebenarnya hidup bersama uminya ataupun dikenali dengan nama Rafiqah dan walidnya yang bernama Abdul Fattah. Mereka tinggal di Kuala Terengganu. Sewaktu ayah Haikal meninggal dunia, sewaktu Abdullah bin Kayan ni meninggal dunia, Haikal tidak dapat mengikuti umi dan walidnya menziarahi jenazah arwah ayahnya, kerana pada waktu itu Haikal sedang menduduki peperiksaan UPSR. Haikal mengetahui bahawa peperiksaan UPSR itu penting, namun memberi penghormatan terakhir untuk ayahnya juga penting untuk dirinya. Dalam bahagian perkembangan, sebenarnya dalam bahagian perkembangan ini dia lebih menceritakan peristiwa yang berlaku dalam manuskrip. Kisah Abdullah bin Kayan ini tadi diceritakan dalam manuskrip sebagai Cikgu Amirul Nizam atau Cikgu Zam, yang bertugas di sebuah sekolah rendah di Kampung Seri Purnama. Nama kampung Cikgu Zam ini tadi ialah Kampung Seri Purnama ya. Juga digambarkan dalam bahagian perkembangan ini, Cikgu Zam merupakan seorang yang aktif dalam aktiviti sastra dan budaya. Cikgu Zam juga mempunyai bakat dalam bidang penulisan novel, cerpen dan puisi. Di samping itu, Cikgu Zam juga mendapat sokongan padu daripada penduduk kampung di sana, seperti Tauke Lim ataupun juga dikenali sebagai Tauke Ong. Kemudian Pakcik Baka, Haji Saleh dan orang-orang kampung yang lain. Kemudian Cikgu Zam juga bercadang untuk menubuhkan aksara di kampung tersebut. Kemudian digambarkan juga Cikgu Zam merasakan kehidupannya kosong kerana anaknya tidak berada di sisinya. Cikgu Zam ini sangat merindui anaknya dan cara dia
melepaskan rindu adalah dengan menumpahkan kasih sayangnya kepada Ailing ataupun Ong Si Hwa tadi. Ong Si Hwa ataupun Ailing ini pula merupakan anak kepada Tau Kee Ong. Okey. Kemudian dalam bahagian perkembangan juga, pengarang memberitahu kita bahawa sebenarnya Cikgu Zam ini menghidap penyakit misteri, tetapi penyakit ini dirahsiakan. Okay? Cikgu Zam tidak berkongsi pun dengan sesiapa tentang penyakitnya. Okay? Sebelum Cikgu Zam ini meninggal, okay, dia telah menulis sebuah manuskrip. Manuskrip inilah yang telah dihantar oleh Ong Si Hwa tadi kepada Haikal Hakimi. Okay? Apabila Haikal menerima manuskrip tersebut, Haikal pun baca manuskrip tu hari-hari. Kemudian apabila dia baca manuskrip tersebut, dia ingin mengetahui tentang kehidupan arwah ayah dia. Okey, sehingga dia menceritakan kepada rakan baiknya iaitu Ratna. Okey, sewaktu dia mengunjungi gerai makan milik Ratna di pantai Batu Buruk. Kemudian Haikal bertekad untuk memberitahu tentang hasratnya untuk menjejaki kehidupan arwah ayahnya kepada uminya. Okey, pada bahagian puncak atau klimaks pula, okey, Haikal berbincang dengan uminya tentang hasratnya untuk ke kampung arwah ayahnya tadi selepas dia menunaikan solat maghrib. Okey, dia ingin ke Batu Pahat untuk ke kampung arwah ayahnya tadi. Okey, pada awalnya Umi memang menentang habis-habisan hasrat Haikal tersebut. Okay, Umi mengugut Haikal bahawa jika Haikal pergi ke kampung tersebut, Umi tidak akan memberikan duit belanja kepada Haikal. Okey, kerana Umi sebenarnya risau bahawa kerana Haikal tidak mengenali sesiapa di sana. Okey, Haikal bergaduh dengan uminya kerana hasratnya ditentang. Tetapi Walid, ayah tiri Haikal tadi, dia memahami perasaan Haikal. Jadi dia pun membenarkan Haikal untuk pergi ke kampung Seri Purnama. Dan dia juga akan menampung segala perbelanjaan Haikal sepanjang Haikal berada di kampung Seri Purnama di Johor. Okey, seterusnya yang terakhir, bahagian peleraian. Okey, bahagian peleraian bermula apabila Haikal pergi ke kampung arwah ayahnya iaitu kampung Seri Purnama. Okey, dengan bantuan Tau Kee Ong, Ong Si Hwa, Pak Cik Bakar dan Lazim, Haikal dapat menjejaki bekas-bekas kehidupan arwahnya. Okey, kemudian Haikal mencadangkan untuk menghidupkan semula kumpulan Zapin di Purnama yang sekian lama telah terkubur. Okey, kemudian cadangan tersebut telah dipersetujui. Okey, Haikal juga terlibat dalam latihan tarian Zapin, Zapin Jincat. Okey, seminggu sebelum acara persembahan itu, pasangan tarian ataupun pasangan penari Haikal ini yang bernama Lazim telah mengalami kemalangan jalan raya dan dia tidak dapat membuat persembahan. Okey, kemudian Haji Salim pula mengemukakan cadangan supaya Ong Si Hwa ini tadi mengambil alih ataupun menggantikan tempat Lazim untuk menari bersama-sama dengan Haikal. Okey, sewaktu persembahan, Haikal dan Ong Si Hwa mendapat sambutan yang daripada Yang Berhormat Datuk Syaiful Azizi dan penduduk kampung. Okey, sewaktu Haikal mempersembahkan tarian Zapin di atas pentas, Haikal ternampak uminya, Walid dan adik tirinya iaitu Nurul Asia sedang menyaksikan persembahannya dari bahagian belakang balai raya. Pada waktu itu Haikal berasa amat bersyukur kerana dia tahu bahawa dendam uminya kepada arwah ayahnya selama ini sebenarnya telah terpadam. Okey, maksudnya di sini uminya telah memaafkan arwah Abdullah bin Kayan. Okey, juga digambarkan pada bahagian hujung novel, pada bahagian peleraian novel,
Okay, juga digambarkan Haikal telah melanjutkan pelajarannya di sebuah universiti di Bumi Kenyalang. Okay, tidak dinyatakan universiti mana, cuma dinyatakan lokasinya sahaja di Bumi Kenyalang. Okay, jadi berikut merupakan sinopsis pendek lah untuk cerita tersebut. Okay, cikgu harap kamu telah baca novel ini, okay, dan cuba fahami jalan cerita novel ini.